Baik, UNIMAP menjadi universiti pertama yang memperoleh dana skim pinjaman pendidikan TVET. Ini selaras dengan apa yang diusahakan oleh pihak kerajaan untuk memperkasakan lagi bidang kemahiran ini. Jadi hari ini kita nak bercakap mengenai UNIMAP yang menawarkan program profesional TVET ini. Kami sangat berbesar hati hari ini bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Kita ada Profesor Teknologis Dr. Zaliman Sauli, Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis ke studio Selamat Pagi Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Ya, selamat pagi. Prof. Assalamualaikum. Sihat ya? Salam. Alhamdulillah. Terima kasih. Ridwan dan Syafiqah. Baik. Terima kasih, Mak. Kalau kita boleh lihat di sini, semalam telah berlangsung simbolik penerimaan pelajar program profesional UNIMAP dan dana skim pinjaman TVET. Mungkin Prof boleh secara mukadimahnya itu dahulu, Prof. Okey, baik. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTM dan Selamat Pagi Malaysia. Jadi semalam pihak Universiti Malaysia Perlis telah mengadakan simbolik penerimaan pelajar-pelajar baru bagi program profesional TVET sini, di mana kita telah mendapat kerjasama daripada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran Malaysia yang telah memberikan dana pinjaman kepada pekerja-pekerja untuk mengikuti program profesional di UNIMAP. Dan UNIMAP kita telah menubuhkan pusat pembangunan profesional dan pembelajaran berterusan, iaitu pembelajaran sepanjang hayat lah. Jadi bersesuaian dengan hasrat kerajaan untuk memberi peluang kepada semua rakyat dan masyarakat meneruskan pengajian mereka. Jadi program profesional ini kita lebih memberi peluang kepada pekerja-pekerja untuk meningkatkan kemahiran mereka. Jadi mereka tidak perlu hadir secara pendidikan formal untuk meneruskan pengajian mereka. Jadi semalam kita telah menerima 40 orang pelajar-pelajar baru, dan penerimaan pelajar ini telah dibuat oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi sendiri. Ya. Dan kami difahamkan juga ada satu skim ini, dana skim pinjaman TVET pekerja PTPK yang telah diberikan kepada UNIMAP. Mungkin Prof boleh terangkan mengenai perkara ini, dan difahamkan juga ia telah diberikan oleh Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK, dan juga apakah kaitannya dengan program profesional yang ditawarkan di UNIMAP ini, Prof? So, mungkin saya perkenal sedikit UNIMAP, Ridwan dan Syafiqah. So, Universiti Malaysia Perlis ni adalah sebuah universiti teknikal di bawah MTON ataupun Malaysia Technical University Network. So, di mana program-program di UNIMAP ini kita lebih kepada kejuruteraan, kejuruteraan teknologi dan teknologi. Di mana hasrat UNIMAP, kita menawarkan 30% program kejuruteraan dan 70% lagi adalah yang berteraskan kemahiran ataupun TVET. Jadi selaras dengan itu, melalui tadilah pusat pembangunan profesional dan pembelajaran berterusan di UNIMAP ini yang kami punyai di 2 lokasi, iaitu di Kuala Lumpur dan satu lagi di Kulim High Tech, telah menawarkan program-program profesional. Program profesional ini di 3 peringkat, iaitu diploma profesional, bachelor profesional dan master profesional. Jadi kita telah mengadakan kerjasama dengan PTPK, iaitu perbadanan yang menawarkan pinjaman untuk pekerja-pekerja melanjutkan pengajian mereka secara part time, secara separuh masa, dan juga secara open and distance learning. Maksudnya pekerja-pekerja ini mereka tidak perlu berhenti bekerja. Mereka boleh mengambil masa mereka sendiri untuk meneruskan pengajian. Dan pihak PTPK telah memberi dana untuk
pelajar-pelajar ini membuat pinjaman bagi meneruskan pengajian mereka dalam bidang TVET lah, dalam bidang teknikal. Dan program yang pertama lah yang kita telah tawarkan lebih kepada program-program kemahiran TVET tadi dalam bidang pembinaan elektrikal, mekanikal dan sebagainya. Dan program ini telah mendapat sambutan yang baik, mendapat pengiktirafan daripada CIDB dan juga Jabatan Tenaga Kerja yang telah mengiktiraf program ini. Program ini disasarkan kepada pekerja, bermaksud mereka dah mempunyai pengalaman di luar sana. Jadi apa di antara modul ataupun silibus atau kelebihan mereka mengikuti program ini berbanding pelajar-pelajar lain yang mungkin tak ada pengalaman, yang tengah ambil ijazah, diploma sekarang, bagaimana? Betul. Jadi program ini memang kita memberi peluang kepada mereka-mereka yang sedang bekerja. Kerana kita tahulah kalau pelajar-pelajar daripada peringkat SPM, matrikulasi, STPM dan sebagainya, mereka boleh meneruskan masuk ke kolej matrikulasi dan mengikuti pengajian secara formal di universiti. Tapi sebaliknya bagi pekerja-pekerja yang telah bekerja lah, contohnya pelajar SPM, lepas SPM yang mengambil skim kemahiran dan sebagainya, tahap 1, 2, 3, mereka telah bekerja dalam sektor pembinaan. Betul. Jadi kita nak membuka peluang kepada mereka untuk meningkatkan kemahiran mereka ke tahap yang lebih tinggi. Contohnya kepada peringkat diploma, peringkat bachelor dan seterusnya master. Jadi dengan pengalaman mereka ni mungkin selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mereka boleh mengambil program diploma tadi secara separuh masa tanpa mereka berhenti. Jadi peluang ini terbuka. Yang inilah yang menjadi, saya percaya, hasrat kerajaan untuk perkenalkan program PSH, pembelajaran sepanjang hayat ataupun lifelong learning. Semua terbuka. Siapa-siapa sekarang pun boleh meneruskan pengajian mereka sampai ke peringkat yang lebih tinggilah. Jadi UNIMAP membuka peluang kepada semua pelajar. Sekarang ni kita buat dalam sektor pembinaan, dan seterusnya kita akan buat dalam sektor elektronik, dan mekanikal dan sebagainya. Jadi peluang sudah pun terbuka. Apakah strategi UNIMAP untuk menarik golongan ini untuk menyertai program-program yang ditawarkan di UNIMAP? Ya. Program memang telah terbuka dan kita telah mendapat kerjasama yang baiklah daripada CIDB, Jabatan Tenaga Kerja, yang kata mengiktiraf program kita ini, dan pinjaman ataupun dana daripada PTPK juga terbuka untuk pelajar-pelajar membuat pinjaman dan meneruskan pengajian mereka. Jadi strategi kami adalah akan bekerjasama dengan institusi-institusi, agensi ataupun majikan-majikan lah dalam sektor pembinaan, dengan lain-lain penyedia program TVET seperti college community, politeknik, Giat Mara dan sebagainya, supaya lepasan mereka ini dapat meneruskan lagi pengajian. Dan kita akan buatlah promosi-promosi secara dalam talian dan juga secara fizikal. Yang penting ialah bagaimana nak menyertai dan juga apa di antara syarat kelayakan untuk menyertai program ini. Okey, ya. Bagi penonton-penonton luar sana atau pekerja yang mengikuti program ini, mereka boleh melayari website UNIMAP lah di www.unimap.edu.my ataupun di pdce.unimap.edu.my. So
akan adalah penerangan-penerangan di situ bagaimana kaedah mereka. So mereka antara syaratnya mereka mestilah sudah bekerja. Okey. Okey. Ada minimum tahun ke? Sekurang-kurangnya 3 tahun. Sekurang-kurangnya 3 tahun. Kita nak pengalaman Kurang mereka. 3 tahun. Jadi 3 tahun. mungkin sedikit kata-kata akhir secara ringkasnya. Harapan Profesor ya. sendiri. Ya, kita tahu apa ni Ridwan dan Syafiqah. So hasrat kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 ini yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita telah menekankan program TVET ini untuk memperkasakan ataupun pembangunan negara. Program TVET ini perlu ditingkatkan lagi ataupun diperkasakan lagi. Jadi saya berharap UNIMAP akan bekerjasama dengan mana-mana agensi untuk meningkatkan lagi tahap kemahiran pekerja dalam TVET ini, dan saya menyerulah kepada sekali lagi pekerja-pekerja ataupun penonton untuk meneruskan pengajian mereka ataupun pelajaran mereka di dalam program TVET ini di UNIMAP lah, Universiti Malaysia Perlis. Okey, jadi kepada anda yang ingin menyambung pelajaran ke program profesional TVET yang ditawarkan oleh UNIMAP, bolehlah terus saja melayari laman sesawan dan juga nombor telefon yang tertera di kaca TV anda. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Teknologis Dr. Zaliman Sauli, Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis UNIMAP kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih Syafiqah dan Ridwan. Beberapa segmen lagi untuk